Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan. Selamat datang ke siri video Puan Noma, dan kali ini video ini juga akan disiarkan di channel YouTube Noma. Baik, kepada tuan dan puan yang pertama kali, kepada para penonton yang pertama kali masuk ke video ini, nama saya Nur Aminah binti Omar. Saya merupakan seorang business advisor, dan saya juga menerima jemputan untuk mengendalikan program-program bersama usahawan, dan memberi fokus dalam konteks pengurusan perniagaan untuk SME dan juga PKS. Baik, untuk siri video kali ini tuan dan puan, perkongsian yang kita buat, yang kita masukkan dalam siri video ini merupakan kupasan ataupun perbincangan yang dibawa dari perspektif daripada usahawan kepada usahawan. Jadi untuk kali ini topik yang kita bawakan adalah tentang pengalaman memulakan pengalaman memulakan perniagaan. Baik, tuan dan puan, secara amnya apabila kita memulakan perniagaan ataupun kita mempunyai hajat untuk berniaga, kita mempunyai hajat untuk memulakan satu perusahaan, dia bermula dengan idea. Dan idea ini boleh jadi sekecil ataupun seringkas idea menjual produk orang, ataupun sehinggalah kita kata memulakan sesuatu dengan hikmat yang kita pandai, sehinggalah kepada apa-apa idea yang mungkin jauh daripada itu, lebih besar daripada itu. Walau bagaimanapun apabila kita memulakan apa-apa jenis perniagaan, kita biasanya tidak akan bermula secara sendirian, meskipun meskipun kita mendaftarkan perniagaan kita itu dengan satu nama, kebiasaannya kita mempunyai 2-3 orang, sekurang-kurangnya 2 orang apabila kita mahu berbincang atau menjalankan perniagaan itu. Jadi dalam konteks ini, biasanya apa yang berlaku, kita kata kita ada satu founding team. Jadi tuan dan puan biasa dengar di luar sana, apabila nak memulakan bisnes, kita kata ada individu yang akan memperkenalkan diri, saya merupakan founder sekian-sekian, saya merupakan founding team sekian-sekian. Jadi apakah sebenarnya yang dikatakan sebagai founding team? Founding team ini secara umumnya adalah sekumpulan individu yang sama-sama berada dalam satu kumpulan semasa dalam peringkat membangunkan, from the ideation to validation of the business, pada masa peringkat membangunkan, memulakan perniagaan pada peringkat awal. Jadi pada peringkat awal tuan dan puan mungkin bermula dengan pasangan, mungkin bermula dengan adik-beradik, mungkin bermula dengan 2-3 orang kawan. Jadi setiap individu itulah yang kita panggil sebagai satu kumpulan, iaitu founding team. Dalam keadaan biasa tuan dan puan, founding team ini tidaklah bermakna dia kekal sepanjang perjalanan perniagaan itu. Apa yang banyak berlaku di luar sana, terutamanya untuk SME dan juga untuk syarikat-syarikat startup, biasanya founding team ini juga akan berubah apabila mereka mencapai satu fasa ataupun satu tempoh. Sekiranya tuan dan puan masuk dalam video-video sebelum ni yang saya bercerita tentang pendaftaran perniagaan dengan lesen enterprise, syarikat PLT dan Senayan Berhad, tuan dan puan akan mendapat beberapa maklumat bagaimana perubahan ini dan juga keperluan adanya perjanjian yang bertempoh. Mungkin tempoh perjanjian itu dengan satu tempoh yang biasa diambil, iaitu 3 tahun yang pertama sebelum setiap perubahan. Jadi founding team ini biasanya akan juga berubah apabila ada perubahan dalam fasa perniagaan yang dibangunkan. Baik, dalam founding team ini biasanya apa yang ada adalah individu yang mempunyai perbezaan. Yang pertama sekali, mereka mempunyai perbezaan dalam kepakaran dan kebolehan masing-masing. Dalam founding team itu antara 3 ke 5 orang ataupun 2 orang itu, mereka mempunyai latar belakang yang berbeza, kebolehan yang berbeza. Mungkin seorang itu lebih pandai dalam hal-hal sales and marketing. Mungkin seorang lagi itu lebih pandai dalam bahagian pengurusan, seperti administration, finance, account, HR, begitu. Jadi itu antara pertama cirinya apabila ada founding team itu, bermakna mereka mempunyai kepakaran dan juga kebolehan yang berbeza. Yang kedua tuan dan puan, mereka ini biasanya mempunyai perbezaan dalam segi umur dan juga kekuatan fizikal. Umur ini biasanya dikaitkan dengan kekuatan fizikal. Semakin tua ataupun semakin tinggi umur kita, kekuatan fizikal kita akan bertambah berkurang. Ini secara biasa, tetapi tidak semestinya begitu. Tetapi secara umumnya ada kombinasi dalam founding team itu, perbezaan umur yang mana mungkin ada yang lebih matang dan ada yang lebih muda. Dia begitu. Dan yang ketiga adalah perbezaan dari segi komitmen
oleh founding team itu. Komitmen ini termasuklah komitmen peribadi tuan dan puan. Mungkin ada ahli founding team itu yang sudah berkeluarga, sudah ada anak, ataupun memang ada yang bujang, ataupun memang yang tak ada komitmen hutang, tak ada komitmen keluarga. Jadi ada kombinasi dalam kumpulan. Jadi dalam kumpulan founding team itu, kalau semuanya sama, maka pada kebiasaannya akan ada isu-isu atau situasi yang akan mengganggu kepada perjalanan perniagaan yang kita ingin bina itu tadi. Jadi founding team ini mempunyai perbezaan-perbezaan yang begitu. Dan kemudian seterusnya yang keempat, individu-individu dalam founding team ini sebenarnya mempunyai kelebihan-kelebihan berbeza. Maksudnya kita sebut sebagai unfair advantage. Katakanlah salah seorang founding team itu pernah bekerja di syarikat corporate, atau mungkin salah seorang ahli founding team kita itu merupakan anak orang kaya, contoh ataupun ada connection ataupun dikenali ramai sebagai selebriti. Mungkin salah seorang daripada ahli founding team kita itu adalah selebriti, banyak dikenali orang. Jadi ada banyak faktor yang kita sebut sebagai unfair advantage. Tetapi kita sebagai seorang pendiri bisnes, apabila kita nak mengumpulkan individu untuk membuka satu perniagaan baru, bermakna kita nak membina satu venture team, a new venture team ataupun a new founding team untuk satu perniagaan itu, mestilah kita mengambil kira yang saya dah kupas tadi, 4 perkara. Perbezaan antara individu-individu ini dalam 4 perkara yang perlu dilihat semula. Jadi untuk itu tuan-tuan puan, kita dalam video ini saya sudah kongsikan 4 perkara sebenarnya yang kita tengok ciri-ciri dalam sebuah founding team apabila kita mahu memulakan perniagaan. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya lah yang difikirkan oleh usahawan, oleh business owner setiap kali apabila mereka menjalankan satu perniagaan. Apabila tuan-tuan puan mungkin sudah menjalankan perniagaan, tuan-tuan puan nak venture ataupun buat satu projek baru, ataupun masuk kepada pasaran baru, ataupun mungkin ada satu produk baru yang tuan-tuan puan akan keluarkan, maka kumpulan ataupun new venture team yang ada ini secara idealnya mempunyai perbezaan-perbezaan yang setelah kita bincangkan tadi, iaitu yang pertamanya perbezaan antara kebolehan dan kepakaran, perbezaan antara umur yang berkaitan dengan kekuatan fizikal, perbezaan mereka dalam konteks komitmen komitmen peribadi, terutamanya dari segi masa, tenaga kerja dan juga wang lah pada hakikat yang sebenarnya. Dan yang keempat adalah perbezaan di antara adanya unfair advantage masing-masing. Mungkin unfair advantage dari segi pengalaman, unfair advantage dari segi network, unfair advantage dari segi nama baik, semua itu diambil kira apabila kita ingin menubuhkan satu venture team baru ataupun yang kita sebut sebagai founding team apabila kita memulakan bisnes. Baik, untuk itu tuan-tuan puan, sekiranya tuan-tuan puan memang sudah menjalankan bisnes ataupun ingin mengubah situasi perniagaan sekarang ataupun akan memulakan projek baru, maka ini adalah antara perkara yang perlu dilihat. Baik, tuan-tuan puan, setelah sebelum menamakan video ini, boleh klik subscribe, boleh klik tekan butang subscribe dan boleh tonton video sebelum ini yang saya akan letakkan, yang tuan-tuan akan nampak dalam video ini. Dan untuk itu kita akan dapat lagi berkongsi banyak video-video lain untuk kegunaan usahawan, rujukan kepada business owner pada masa sekarang dan juga akan datang. Untuk itu kita jumpa lagi dalam video akan datang.